Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan Dekan. Pertama sekali, perbincangan ataupun perkongsian pada hari ini adalah berkaitan dengan klip lah, tapi ni not totally klip, lebih kepada lesson plan lah. Okey, ini respon kepada feedback yang telah dikongsikan oleh Tuan Haji Dekan berkaitan dengan respon pelajar terhadap PDP online lah, pada utamanya di FIK. Antara komen-komen tu ada kata nota tak diberikan, ada kata kelambakan tu, dan ada kata kelas tak diganti, kelas yang sepatut diadakan tidak diadakan. Jadi isu-isu tu sepatutnya boleh dikurangkan ataupun ditiadakan langsung lah bila kita fully utilize klip lah sebagai lesson plan. Kita guna klip tapi tak ramai yang guna, bukan tak ramai lah, di FIK ni ramai yang guna sebagai lesson plan. Tapi adalah beberapa saya check dalam beberapa kursus tu masih dalam bentuk nota lah, dia bukan bentuk lesson plan. Okay, so untuk hari ini ada 4 topik utama lah yang akan saya kongsikan. Yang pertama berkaitan dengan maklumat kursus, ini penting. And then tentang design sikit, sebab ini pun ada juga komen internet slow, jadi dia efek juga sebenarnya design course kita tu efek kepada performance pelajar lah. Dia nak baca tu, kalau nak download internet dia slow. Jadi kalau kita banyak page yang ada image, jadi masalah juga lah pelajar untuk access. And then seterusnya yang paling penting adalah macam mana kita nak pastikan klip kita tu dia tally dengan kita punya DCI. Ataupun dengan kata lain, klip tu menjadi lesson plan lah pada kita, dan yang penting sekali adalah kepada pelajar. Dan seterusnya adalah macam mana nak buat automated attendance. Okay, ini tentang course info. Kalau kita buka klip tu, dia ada bahagian atas sekali tu, dia tidak ada macam yang bawah ni, yang ada tarikh ataupun nanti section ni dipanggil section lah. Tak lapuk lah. Ha? Nampak? Tak nampak. Oh, dah share ni. Ingatkanlah cakap dia. Eh? Ya. Baru nampak. Okey, awak nampak. Okey. Okay, kalau kita buka klip tu, main, kita panggil main page lah. So main page tu atas sekali dia tidak ada section. Macam bawah ni dia ada section, ada macam kotak ni, ada tarikh ni. Dia panggil section lah. So yang atas sekali, yang ini adalah tempat kita letak info lah. Okay, tempat kita letak info. Dan apa info yang perlu kita letak adalah course code, course name, nama lecturer. Sebab kita mungkin tak jumpa pelajar kan. And then email kita dan contact nombor kita. Mungkin dia ada masalah ke, tak dapat hadir kelas ke, dia ada sakit ke. Dan ni saya buat link ni, WhatsApp ni, dia klik di sini, dia boleh terus WhatsApp. Dan ada Facebook kalau dia nak private message kita. And then syllabus. Syllabus tu penting eh. Dia letak. Cuma kita letak ni jangan terlalu crowded lah. Mungkin kalau kursus kita tu ramai sangat pesyarah, so kena fikirkan lah sama ada kita boleh gunakan page. Maksudnya diklik and then baru keluar info tentang pesyarah. Dan barulah dia boleh browse lah. Dia tahu dia boleh scroll. Kenapa tak boleh banyak maklumat dekat atas ni? Sebab ini tempat yang paling penting lah. Kita nak bagi info, nak bagi announcement, semua di sini. So kalau terlalu banyak, orang tak akan nampak lah, ataupun dia tak dapat highlight lah. Kecuali kita yang kena susah-susah, kena hide aktiviti-aktiviti yang tak berkaitan. Dan saya tengok ada juga kursus di FIK ni yang letak aktiviti di tempat sini. Okay, dia letak aktiviti, letak quiz. Kalau final exam tu okay, sebab semua dah berlalu, semua dah dari segi nota semua dah settle, semua final exam. So dibuka-buka tu memang untuk final exam. So dia letak atas kat dia pun okey. Tapi kalau dia letak aktiviti-aktiviti yang lain lah, contohnya untuk nota ke, dia letak dia letak assessment yang continuous tu ke kat sini, jadi dia akan terlalu crowded dan menyusahkan pelajar lah untuk mencari maklumat tu. Dan satu lagi dia akan
Kalau kita letak terlalu banyak gambar, dia letak gambar kat sini, dia akan menyebabkan slow lah. Slow pada pelajar yang ada internet problem lah. Okay. Then course setting pun juga penting. Tapi yang paling penting adalah kat course code ni kena masukkan senarai course code lah. Kalau ada banyak senarai, contoh mungkin kita guna ni untuk beberapa cohort kan, jadi dia ada beberapa course code. Dia just tambah je course code kat sini, buat semicolon and then another course code. Make sure ni adalah course code yang betul lah. Okay, kalau ada duplicate macam ni dah ada orang guna ni, just tambah je belakang dia supaya make sure dia jadi unik lah. Tapi course code tu penting sebab apa? Sebab untuk buat blended lah. And then course start date ni pun sangat penting sebab kita nak buat, kita nak design klip kita tu menjadi lesson plan. Jadi kita kena tahu bila dia akan bermula section tu. Jadi sini kita letaklah contohnya untuk sen depan ni bermula 17 Oktober kita letak. Dan biasanya kesilapan yang berlaku adalah tahun. Okay, tahun tu kita lupa nak tukar. Sebab kita biasa recycle daripada kursus sen lepas. Biasa sen lepas tu tahun lepas. Kita hanya tukar date lah. Tukar date dengan bulan dia. Tahun ni kita lupa tukar. Sebabkan dia masalah sikit lah. Segi mode blended. Tapi ni bukan saja untuk mode blended lah. Ini untuk setting bagi lesson plan. Course end date tak perlu pun tak apa. Optional. And then satu lagi yang penting adalah course format ni. Kena buat weekly format. Ada pensyarah yang guna topik ya. Guna topik. Tapi topik tu dia tak berapa cantik lah begitu kita buat lesson plan tu. So ambil weekly. Sebab kita tahu kita ada 14 minggu. Jadi kita boleh buat 14 section lah. So ini contoh bila kita dah design tu dia akan keluar. Ini dia akan automatic jadi tarikh mengikut minggu. Jadi kita dah start tadi, start date tu 17. Maka dia akan buat ni week 1 tu start 17 untuk seminggu. And then another ni adalah week kedua. Automatic lah ni. So kita tak perlu fikir lah tarikh apa ni. Okay. Then ini kita boleh maintain default dia. Default dia adalah tarikh lah. Ataupun kita boleh edit yang ni. Kita boleh tambah week 1. And then letak tarikh kalau kita nak monitor by week lah. Terus kalau malas macam saya ni just guna default lah. Tak perlu letak week. Kemudian setiap minggu tu kalau kita tengok DCI dia tak ada ikut minggu kan. Dia ada topik. Jadi kita kena arrange topik apa untuk minggu yang pertama. Jadi contohnya kalau 17 Oktober nanti, apa yang kita perlu buat adalah tengok DCI, apa topik kita perlu cover, letak kat sini, letak label dulu. And then ini boleh letak kemudian. Aktiviti ataupun nota tu, kita boleh letak kemudian. Yang penting first step adalah masukkan topik untuk setiap minggu tu. And then baru kita fikir apakah aktiviti ataupun nota yang perlu kita masukkan. Okay, ini contoh lah. Contoh and then bukan setakat topik and then kita kena letak juga bila semester break tu. Supaya apa? Supaya kita tak buat kelas waktu student cuti lah. Dan supaya kita tak, kalau kita tertinggal, contoh minggu pertama ni kita sibuk benda lain, kata ada meeting ke apa. Jadi kita tak buat kat sini. Jadi dia akan drag kepada next punya minggu. Jadi kita kena tarik aktiviti ke minggu seterusnya. Dan bila kita tarik-tarik, kita kena make sure lah supaya dia tak melepasi semester break. Biasanya selepas semester break dia ada test ke apa kan. Dia kena siap-siap kat situ. Satu lagi, apa yang kita perlu letak adalah assessment. Macam ni, nanti kita tengoklah DCI ni kenapa jadi macam ni. Ini sebab DCI lah. Maksudnya kat sini ada aktiviti, ada nota. Dan ada lagi nota ataupun aktiviti. Dan ada quiz lah kat sini. Untuk cover dua benda ni. So, kita dah boleh plan lah. Sebenarnya kita dah boleh plan lah. Soalan pun kalau kita sempat buat, dah boleh buat dah. Sebab kita dah tahu apa kita nak ukur. Based on dan apa kita nak ukur kat sini. Dekat minggu ketiga ni adalah based on 2 topik ni. Kalau kita refer DCI tu. Jadi soalan-soalan kat sini dah boleh buat dah untuk ini. Masa yang ada ni kita dah boleh plan lah. Ini nama dia lesson plan. Okay, ni terus masuk kepada course design. Design ni, ini Yama yang buat. Ini termasuk saya lah. So saya ambil kata bimbang lah. Saya ambil contoh-contoh ni semua daripada saya punya ni lah. Saya punya course.
So, apa kelemahan design macam ni? Ni kalau kita tengok kat sini dia memanglah buka-buka untuk minggu tu dia kena tengok video ni kan, walaupun video ni pendek-pendeknya 4 minit, 2 minit macam tu je. Tapi sebenarnya dia terlalu banyak efek kepada performa pelajar lah, terutama yang internet slow. Okey, menyebabkan kalau ada contohnya 2 Januari ni dia kena tengok video, lepas tu lepas minggu ni 9 Januari ada kuis. So, untuk dia dapat link ke kuis tu lambatlah, dia kena load yang ni pula. Dia akan bertambah lambat jika ini not available. Tak jumpa cari. Ini berlaku kenapa? Kerana kita embed. Jadi tak sesuai kita embed dekat main page kita ataupun dekat main section ni. Dan juga bukan sahaja video bukan sahaja video ataupun padlet, ada orang letak padlet dia mengganggu. Kita juga kalau boleh jangan embed ataupun viewkan image dekat sini. Dia juga akan mengganggu sebab image tu dia akan download. Kalau ada 10 image, setiap satu tu 10 meg, dia akan 100 meg lah untuk di load page kita tu. Dia akan menyebabkan slow loading lah. So yang ni sebenarnya kita boleh letak sama ada letak dalam folder, buka folder tu, dalam tu baru ada video-video yang kita embed ni. Jadi tak kacau untuk main page ni. Ataupun kita guna page tu dia tak interaktif lah. Kalau forum dia interaktif, maksudnya kita boleh dapat reply feedback pelajar. Ataupun menggunakan book book ni saya akan tunjuk sedikit. Tak ramai yang gunakan book. Okay, so bila internet slow ni menyebabkan pelajar dari segi motivasi dia lah untuk belajar tu susah lah, sebab dia nak load pun slow kan, nak petang lagi dengan banyaknya aktiviti yang dia kena buat dalam satu minggu tu. Ini saya buat satu contoh, ini memang khusus FIK ni yang buat, khusus saya lah ni yang buat ni apa ni, dia punya buka main page embed video penuh. And then saya ambil waktu dia transfer data, ini saya tengok 10 minit masih lagi belum settle lah, masih lagi transferring walaupun 10 minit. And then apa efek dia kepada CPU saya, tengok dia occupy almost 90%. Buka ni je saya tak buka benda lain, yang lain semua application lain semua saya tutup. Yang saya buka kursus tu saja. Tu dia dah ambil CPU 89%. Ini kalau guna i3, kalau pelajar guna Celeron, biasanya kalau yang Celeron tu dia murah kan. Jadi kalau yang P40 ni dia beli Celeron, masalah lah. Jadi ini kesan dia kepada, bukan setakat pada CPU jadi hang ke apa, tapi memori dia pun akan kacau lah, RAM, sebab dia nak load banyak ni. Itu kesan dia. So avoid lah embedkan video dah ni. Video dekat main page. Nak embed tu boleh, tapi dekat link ke, dekat forum ke, kena buat link. Jangan buat dekat main page. Main page tu orang nak access untuk apa dia nak untuk minggu tersebut saja. Ini minggu-minggu ni mungkin minggu dah lepas video-video ni semua dia dah tengok. Tapi kena load juga setiap kali nak buka. Dan satu lagi yang kita jangan buat adalah terlalu banyak aktiviti lah. Ini kalau kita sendiri pun nak belajar secara online, kita buka tu tengok dalam 1 jam kena buat apa. Ataupun dalam 2 jam tu kena buka banyak ni. Kena baca nota ni, kena buka website ni. Kalau boleh avoid lah buat macam ni. Dan avoid juga letak nota je. Tidak boleh tahu apa-apa yang boleh dibuat lah. Ini terlalu banyak aktiviti. Kalau boleh dalam satu section ni, 3 paling banyak lah pada saya. 3 item atau 3 aktiviti saja. Kalau 3 nota, ataupun mungkin ada nota 1, forum 1, kuis 1. Itu lebih baik lah. Supaya tak terlalu crowded. Dan saya tengok ramai lah. Saya kata semua ni. Ramai sebenarnya yang buat tak banyak item. Maksudnya ada buat untuk satu section ni 1 nota je ada. Okey lah macam tu. Supaya dia tidak membebankan pelajar lah. Tapi mungkin kita kata kita terlalu banyak benda nak letak. Mungkin ini walaupun
nampak banyak tapi ni mungkin 2 minit, ni 2 minit. Ni 2 minit, ini mungkin 3 page je. So, kalau ada kes macam tu, kita gunalah. Guna page ke, guna book ke, ataupun guna folder. Kalau nak share file banyak-banyak, guna folder ataupun guna forum. Supaya dekat main page, dia tidak terlalu banyak. Sebab apa? Ini baru 1 minggu. Minggu seterusnya, so banyak dia kena scroll lah. So, takes time untuk dia. Ini kesian agak pada pelajar lah. Okay, seterusnya macam ni kita nak transfer DCI kepada klik kita. Okay, kita tengok dekat topik. Okay. Dekat topik contohnya kursus saya ni, topik 1 teknologi, dia ada lecture 3 jam and then practical 3 jam. Apa maksud 3 jam ni? Maksudnya satu section ni biasanya 1 minggu 3 jam lah. Jadi maksudnya topik 1 dia akan cover selama 2 minggu. Ini minggu pertama ataupun 2 section. Section pertama, ini section kedua. So kita buatlah kat sini. Topik 1 teknologi, sini pun masih lagi topik 1. Aktiviti apa? So mungkin kita tengok sini, ini sebagai lecture. Ini untuk kurangkan, sebab dia banyak ni, ada HTTP, HTML, Dynamic HTML, RESTful API, banyak nota. So saya buat book. So dalam tu baru ada link untuk dia pergi kepada nota. Dan kalau di sini tengok praktikal dia mesti ataupun lab ni, dia mesti berbentuk interaktif lah. So kita tak boleh buat book. Kita kena at least kena dapat feedback daripada pelajar gunakan forum lah. Okay, so dia submit lah apa yang dia dah buat tu, screenshot ataupun submit file lah. Okay, kita tengok kat sini macam nak create lesson plan. Yang pertama, setiap section tu just masukkan topik. Macam mana nak masukkan topik ni, kita gunakan label lah. Ini gunakan label. Dan kena refer berapa banyak topik ni untuk 5 section. Kena refer kepada SLT ni. Dan untuk L, ini guideline lah. So, ini atas kita lah. Tak semestinya guna ni lah. Tapi saya nak stress kat sini adalah penggunaan untuk kita kurangkan item pada page kita. Jadi kita boleh guna book sebab dalam book ni kita boleh buat table of content. So, boleh buat macam-macam dalam tu. Boleh share banyak-banyak nota dalam tu, dalam book ni. Ataupun buat page. Dibuka tu baru ada senarai link. Ataupun ada instruction. Okay, so dalam untuk L ni make sure ada instruction lah. Kalau kita buat nota pun ada instruction. Mungkin nota kita tu buku teks. So kita share buku teks tapi apa student kena buat. So, kita bagi instruction baca page daripada muka surat 20 sampai 40. Dia tahu macam tu je. Dan bila kita design ni elemen mode blended tu kita kena tengok jugalah. Sebab sekarang ni kita dah kurangkan item-item dekat depan ni. Jadi dari segi mode blended tu dia akan jadi kurang lah. Tapi tak banyak pun untuk mode blended dia perlukan 7 je. 7 saja item-item contohnya kaitan dengan page ataupun book. Itu nota lah. Dan 3 saja forum. Tak perlu banyak. Dan mana-mana TPO ni kalau boleh letak forum. Okay. Sebab dia ada interaksi dengan pelajar lah. TPO ni biasanya ada interaction dengan pelajar. So kena ada ruangan untuk dia bagi feedback. Dan setiap aktiviti yang kita buat ni, kita kena set session tracking dan juga restriction. Untuk apa? Itu untuk automated attendance nanti kita akan follow. Next slide. Tapi yang ada hal, boleh excuse saya nanti saya share slide ni. And then assessment pun dah boleh siap letak-letak bila kita nak letak ni. And then kalau tengok sini, pada saya lah isu lambatkan assignment ni tak timbul. Dia sama lah kalau kita kata isu lambatkan assignment, dia sama dengan lambatkan lecture. Memang akan lambatkan lah. Memang itu dia punya waktu dia belajar kan. Cuma yang betul-betul lambatkan ialah kita tidak mengikut SLT lah. Contohnya kalau lecture tu 3 jam, kita buat 6 jam. Itu yang dikatakan sebagai lambatkan lah. Pada saya lah. Ini contoh projek. Contoh projek dekat kita punya DCI ni dah ada dah berapa jam. Untuk dia bersemuka bersama kita. So 9 jam. So saya letak siap-siap lah dekat section ni. So maksudnya minggu ni projek. Minggu ni sebab dia 3 jam, 3 jam, 3 jam lah. Seminggu dah 3 jam. Ni projek. Ni minggu ni projek. Minggu ni pun projek. Ni kita terus submit kat sini. Aktiviti sebab dia aktiviti projek kan. Jadi masuk dalam SLT. Maksudnya dia buat kerja ni
Dia nak siapkan projek ni bersama kita lah. Bersama sesi slot yang kita buat lecture tu. Tapi waktu ni kita buat projek tu. Dia tak timbul. Walaupun waktu ni, katakan waktu 16 Januari ni ada juga orang kena submit assignment lain. Tapi dia tak jadi lambatkan. Ini memang kalau dia tak buat assignment pun dia masuk lecture. Yang dilambatkan, kita buat projek 9 jam tapi yang kita buat adalah 15 jam. Tak cukup. Maksudnya lepas 3 minggu ni masih tak siap. Sebab projek kita tu lah mungkin terlalu complicated, terlalu besar ke. Itu kita kena adjust lah. Jadi saya rasa tak timbul lah isu lambatkan kalau kita semua follow SLT tu. Okay, ini juga bagus juga cara dia design lesson plan kat Clip ni. Dia letak SLT terus kat sini. Contohnya pukul 7 pukul 8 baca ni yang ni. Dia dah letak berapa jam kat sini. Kalau macam yang saya buat ni dia tak ada berapa jam kan. Dia letak je kat sini. Tapi biasanya saya akan buat lah. Week 1 ni hari apa saya akan tambah lah bila dah dapat jadual nanti. Berapa hari bulan and then pukul berapa sampai pukul berapa. Untuk dia habiskan yang ni saja. Dan make sure ini kalau ini 3 jam. Make sure aktiviti kat sini ataupun video yang kita share sini boleh complete dalam masa 3 jam. Baru dia tak jadi beban lah. Itu gunanya SLT tu untuk tak nak bagi student beban lah. So, kalau kita buat melebihi SLT dia memang jadi beban. Bukan saja assignment lah. Lecture pun sama. Contohnya kalau sehari kita buat 3 jam tapi bila kita drag sehari jadi 8 jam untuk lecture saja. Beban lah. Dia sepatutnya split kepada into week punya ni kan portion. Itu konsep beban lah pada saya lah. Atau perlambatkan. So as long kita ikut SLT walaupun tarikh sama, dia sama lah. Kalau lecture pada minggu ni semua buat lecture. Jadi dia lambatkan lecture. Sebenarnya tidak berlaku lambatkan sebab kalau dia mengikut SLT tu. Sama juga kes kalau assignment. Kalau semua orang buat assignment buat minggu tu, tidak berlaku lambatkan sebenarnya kalau mengikut SLT. Okey, ini book. Macam mana kita buat book ini? Saya tunjuk terus dekat klip. Okay. Ini saya buat ni tunjuk sikit. Submit ni. WhatsApp ni kita boleh sebenarnya setting lah. Untuk student bagi mesej tapi kita secara tak langsung kita ajar dia macam mana nak bagi mesej kepada pensyarah. Kita boleh setting lah dia ada API dia ni. Dia akan hantar ke sini dan dia ada preloaded dia punya mesej lah. Jadi semua orang akan hantar dia akan ada benda ni. Pertama sekali. Jadi kena sebut salam. Dia minta maaf. Kemudian beritahu nama dia dan daripada kelas mana. Dan baru dia boleh proceed soalan dia. Kita boleh design lah. Ini book So book ni. So dalam ni banyak video. Tapi first page ni. Dia boleh buat table of content kat sini. First page ni saya beritahu instruction lah. Mungkin boleh complete kan. Jadi dia boleh tengok lah satu-satu video ni. Ini kita embed lah. Tapi embed dalam book. Jadi tak kacau lah. Mungkin dah tengok video ni tak perlulah dia tengok lagi. Tak perlulah dia klik lagi kan. Jadi tak kacau main page dia tu. Sebab apa main page tu jangan bagi besar. Sebab dia bukan nak tengok minggu ni. Dia nak tengok minggu yang bawah-bawah tu. Jadi tapi disebabkan embed kat atas ni dia buat lambat dia nak assign bawah. Mungkin yang bawah tu adalah quiz. Jadi kesianlah kepada pelajar. Ini book. Ini lesson Lesson ni dia bagi yang rajin boleh buat lah lesson ni. Kelebihan dia kita boleh share video dia macam book juga. Boleh embed video. And then kita boleh letak next tu, boleh letak soalan. Boleh buat macam quiz lah. Okay. Then kita boleh letak feedback. Lagi dia tak betul, dia kena jawab ke. Dan ni salah kan. So kalau salah ni, nak try balik. Ataupun kita boleh buat lah. Kita boleh control page mana. Kalau dia salah, pergi ke page mana. Okay, kalau betul, pergi kepada page mana. Sehinggalah kita rasa dia boleh complete kursus tu. Dan kita boleh monitor berapa lama dia spend masa untuk buat aktiviti ni, lesson lah.
Tapi saya rasa itu mungkin kena buat khusus lah kalau nak buat. Okay. Okay. Itu lesson, tadi book, ni lesson, ditambah soalan. Okay, and then seterusnya automatic attendance. So, bila kita buat lesson plan ni, dia bukan sahaja membantu pelajar, tapi membantu kita lah untuk mengambil kehadiran pelajar. Jadi setiap aktiviti ni, bagi contoh ni week 1 untuk book, menggunakan aktiviti book ni. Kita boleh pertama letak restrict access. Yang paling penting adalah activity completion ni. So kita buat kat sini activity completion sebab kita nak ambil ni sebagai attendance, pelajar mesti buka lah ni sebagai attendance dia. So completion tracking ni ambil yang ni show activity as complete when condition are met, and then require view. So student mesti tengok aktiviti ni baru dikira sebagai attend. Ada juga kata takkan tengok saja sebagai attend. Tapi dalam kes saya ni, saya lebih suka ditengok saya sudah dikira sebagai attend. Sebab tak ramai yang boleh completekan aktiviti lah. Contohnya kalau kita buat ada quiz ke, mungkin tak ramai yang boleh completekan. Dan isu dia apa? Isu ni orang akan kata tak ramai pelajar attend kelas kita. Sedangkan pelajar attend. Pelajar masuk. Cuma dia tak completekan aktiviti. Mungkin terlalu susah, dia tak completekan aktiviti dia. Ataupun dia tak sempat nak siapkan. So kalau kita tengok kes dalam attendance kehadiran kelas pun, kita tak tengok pun dia buat kerja ataupun tidak buat kerja. Yang penting datang kelas, sign, sebab tu dia pergi tandas, dia keluar, kita masih consider sebagai attend lah. Sebab ni untuk attendance sajalah. Untuk monitoring kefahaman dia, mungkin kita boleh buat aktiviti lain. Ada buat quiz ke, yang mana kita boleh monitor lah. Okay, so ini Lau dah tanya yang tadi. Ya. Yang ni attendance ni dia ambil tarikh kelas kita ke tarikh dia buka. Contohnya kita buka nota tu 2 hari sebelum tu dan dia buka sebelum hari kelas kita. Adakah attendance tu dia ambil tarikh semasa yang dibuka ke tarikh memang yang kelas tu? Okay, dia activity completion ni dia based on bila dia tengok. Tapi kita boleh set kat sini ni. Expected completed ni, ini tarikh akhir lah. Tapi saya buat kat sini, sebab ini saya tak nak lah. Kelas tak start lagi tapi dah attend lah kan. Maksudnya dah boleh masuk kursus saya, dia dah buka week 1 ni. Sedangkan kelas tak start lagi. Jadi kita punya report attendance tak betul lah. Jadi sebab tu ada satu lagi setting yang kita perlu buat kat sini lah. Restrict access. Jadi benda ni dia hanya boleh klik bila kelas tu bermula. Kita boleh set lah kat sini kalau kita nak buat 17 Oktober pukul 10 pagi, set lah. Pukul 10 pagi kat atas baru dia boleh klik. Yelah. Tapi biasa kes lah macam student PNL kalau kelas pukul 8 sampai pukul 9 sampai pukul 11 katakan contohlah. Dia orang ni suka kita bagi sehari sebelum, jadi mungkin dia malas pagi-pagi kot. Jadi malam tu biasa kalau kita tengok memang dia tengok lah, kita bagi latihan, dia buat lah. Jadi mungkin kita jumpa, kita beritahu dia pukul 9 sampai pukul 10 dia baca dan dia buat latihan yang ringkas. Jadi pukul 10 sampai pukul 11 kita jumpa. Tapi biasanya dia orang ni nak tengok malam tu, dia tak nak pagi-pagi sangat. Jadi kalau buat gitu, jadi attendance ni macam tak tepat lah kan? Boleh, ni sebenarnya atas kita lah. Dia macam ni, kalau kita rasa nota tu kita tak nak ambil sebagai attendance, bukalah bila-bila. So kita buat satu aktiviti yang untuk attendance saja. Jadi attendance tu waktu kelas tu dia kena buka lah, sama ada kita buat forum ke, jadi semua orang kena post at least satu point yang dia belajar hari ni dalam forum tu dan dia ambil sebagai attendance. Dan kita lah yang tu dia memang tak boleh, dia tak open lah daripada malam tu. Okay. Sebab attendance tu diambil ketika kelas lah kan, ketika jadual waktu kita lah kan. Dia Sepatutnya untuk online, dia sepatutnya gitu lah, tapi bila online ni kita kena open sikit, dia bermula daripada kelas bermula sehingga minggu tu lah. Mungkin dia tak attend waktu kelas kita kan, tapi mungkin malam tu dia boleh tengok. Biasanya macam kalau Kak Ina, maknanya kita buat juga sejam, webback dan sebagainya. Tapi dia orang sukalah
tengok dulu nota, kita beri latihan reka-reka dulu. Tapi biasanya dia suka buat malang lah, student kan biasa suka malam. Jadi bila esok tu kita buat sejam je lah. Jadi mungkin Pulang. kita buat aktiviti lain lah untuk sejam tu. Tapi sebelum ni kita student tak ramai, okey lah kita masa WebEx tu kita boleh ambil attendance. Kalau student ramai, payah sikit lah ambil attendance masa WebEx tu. Kalau style saya tak bagi dia tengok nota sebelum saya ni. Pertama saya tak nak bebankan dia, tak nak dia jadi bila dia baca dia akan rasa kalau yang jenis tak pandai lah. Pandai tak apalah. Ni tak pandai jadi demotivate. Rasa susah lah. Jadi saya akan explain dulu, lepas tu kita bagi masa dia lama lah selepas tu. Tapi sebelum tu saya tak bagi dia access lah. Okay. Tu tak nak bagi student beban lah. Kadang ada kita yang jenis kata sebelum masuk kelas tadi kena baca dulu. Itu apa maksud? Itu maksud kita melebihi SLT dia lah. Walaupun SLT kita mungkin sejam je kan untuk independent learning kan. Tapi kita tak nak kontrol je tu. Jadi itu cara masing-masing lah. Saya nak kontrol pelajar tak boleh mengikuti kursus secara online lah. Okay, so based on kita setting ni, saya letak satu lagi. Setiap aktiviti yang saya nak record sebagai attendance, saya letak depan ni nama minggu, week 1. Supaya bila saya buka report nanti, dia akan keluar macam ni. So setiap nama ni, dia akan keluar ni. Week 1, week 2, and then ni ada tarikh lah. Ni yang last sem lah. Dan ini kita boleh export kepada Excel dan kita boleh letak lah. Kita boleh calculate lah buat formula untuk kira berapa persen dah dia attend. Sebab Excel dia keluar raw macam ni lah. Yang hadir, kalau nak kira berapa persen ni kita buat formula lah. Okay. Jadi kita akan nampak ni week 1 and then ada tarikh. Nak letak jam pun boleh. Dan dia dalam report Excel tu dia ada ni pukul berapa dia masuk ni. Pukul berapa, hari apa, dia ada record semua tu. Lebih tepat lah berbanding kita yang tick sendiri kan. Assalamualaikum. Lan, boleh tanya tak satu? Boleh? Hello? Ya, Asyik. Report ni nanti boleh tak diterima untuk kita untuk kita buat letak di dalam apa tu borang kedatangan tu. Yang kita kena letak dalam e-copy tu. Kehadiran pelajar tu. Tu diterima atau tidak diterima tu atas keputusan fakulti lah. Pada saya record ni lebih valid lah sebab dia aktiviti dia pelajar macam pelajar sains sendiri. Okey. Kalau benda ni tidak kalau diterima report ni kita tak perlu lagi lah nak tick di dalam borang kehadiran borang apa saya lupa tu. Lah. Cuma yang saya buat sebab itu sepakat buat talimat tu dia kata at least dia nak tahu berapa persen kehadiran pelajar kan. Berapa puluh persen ke berapa persen ni. Tak ada ni dalam muda pun tak ada berapa persen tapi kita boleh export kepada Excel dan kita boleh buat formula berapa persen. Berbanding yang ada sekarang ni pun yang form standard tu pun tak ada juga persen kan. Ya. Jadi ini lebih senang lah kita boleh buat persen. Okay. Lebih tepat. And then nak tepat lagi kita chop lah bawah dia ni. Bila dah download Excel tu kita letak lah kita punya chop. Okay, terima kasih Dr. Lan. Okay. Ni untuk memudahkan kita lah sebab attendance ni kadang kita nak mengajar kan. Jadi attendance tu kadang kita terlepas. Jadi kalau macam ni dia automated. Rasa should be okay kot sebab dia main pada sistem kan. Bukan dia benda yang manipulate lah. Sebab yang kalau ikut yang kita tick tu dia boleh manipulate. Bila-bila dia boleh tanda kan. Lagi 2 kali feature kita tick tu. Cumanya kita ada attendance kuliah dengan attendance tutorial ke lab ke. So kalau daripada kelip ni kita nak kena separate ke macam mana? Boleh buat macam ni lah kalau nak buat. Tapi saya rasa dia tak perlu letak kelas atau lab kan. Cuma letak tarikh lah. Mungkin tarikh ni lecture kan. Tarikh yang kedua ni adalah waktu lab. Okay. Kalau nak detail letaklah dalam kurungan ni lab. Week 1 lab. Week 1 nak detail macam tu lah. Okay. Kita dah. Kita moving kepada sistem kan pada
Oh, sepatutnya should be okay lah. Just endorse, kita sign chop cukup lah. Sebab nanti kalau ada integrated system, mungkin tak perlu upload pun. Dia akan tarik pada sistem je. Ya. Dan bukan setakat itu saja, dia boleh alert pula siapa yang tak pernah attend. Sebenarnya dekat klik tu dia ada alert lah, siapa yang berapa minggu dah tak masuk kita punya kursus. Dia ada alert tu. Biar tu lain kali lah. Okay, ini sedikit pasal puas sikit tentang lesson plan ni. Bagi saya lesson plan ni macam kita develop program lah. Sebab dia ada course specification, dia ada specification ataupun requirement dia. So, mari mana requirement tu DCI lah. Dan dia ada output juga. Itu course outcome. Jadi kita kena plan. Bukan setakat kita buat je topik-topik. Kena follow juga apa outcome yang kita nak update daripada topik-topik tu. Dia kena plan lah nak buat feedback ke, nak buat forum ke supaya kita dapat outcome daripada tu. Dan dia ada satu lagi systematic way. Bila buat sistem ni dia systematic lah. Apa maksud systematic yang kita buat weekly tu lah. Jadi akan lebih systematic. Letaklah macam merbah. So, input dia adalah topik. Ni kalau takrif program lah. Dia ada input, ada proses. Proses tu algoritma lah. Maknanya kita nak guna book ke, aktiviti yang ada dalam tu lah. Page ke, quiz. Ada orang guna quiz tu bukan untuk ambil assessment lah. Quiz for learning. Dia buat quiz untuk belajar, nak tengok sudah faham atau tidak faham. Ataupun dia nak monitor pelajar yang tak masuk kelas dia. Dia guna quiz. Itu algoritma kita sendirilah kita nak design macam mana untuk kita dapatkan output iaitu, dan last sekali kita nak dapat CLO iaitu assessment tu mesti pelajar berjaya. Assessment kita buat apa-apa aktiviti, kita cadang ataupun matlamat kita, pelajar boleh berjaya lah. CLO maksudnya dia berjaya lah. Berjaya apa? Atas CLO lah. Yang tu saya rasa mungkin fakulti lah. Biasa fakulti dia buat audit. Kalau pelajar ramai A dia buat audit kursus tu. Sebenarnya tak perlu audit lah sepatutnya. Sebab kalau kita betul-betul ikut lesson plan, memang kita plan supaya dia boleh berjaya, memang dapat A. Yang boleh dia audit lah pelajar yang tak ramai dapat A. Yang tu mungkin perlu audit lah. Sebab apa? Sebab dia tak mencapai. Mungkin ada silap dekat algoritma dia. Itu adik kot lah, ada silap kot lah. Yalah, secara Dia discuss tepi kata macam kopi. Adalah. Tapi kalau kita ikut betul lah teori dia macam tu lah. CLO ni sebab kita punya OBE ni, semua orang able, semua akan dapat. Semua orang akan dapat. Semua orang akan dapat A. Kalau kita follow apa yang kita buat tu. Memang kita design untuk dia berjaya. Dia bukan berlaku secara tak sengaja. Memang kita design. Dan satu lagi program ni dia ada plan biasalah kita buat DCI, design, DCI tu juga, and then implement, kita letak dekat quiz dan letak dalam klip. Tested masa student masuk tu ikut tak apa kita buat dekat quiz, dekat klip tu. Kita test tak, kita tengok tak result dia. Student buka tak topik ni, student buat tak quiz ni, student jawab tak forum ni. Kena tengok. And then satu lagi kena maintain. Maintain tu apa? Mungkin kita plan week 1 topik 1. Tapi eventually ada mesyuarat ni. Kena maintain macam kena drag lah. Drag topik 1 kepada next. Dan juga kena ada inform, alert ataupun alert dalam klik ke ataupun kepada pelajar terus ke. Boleh tahu. Sebab kita tahu patutnya minggu tu dia belajar ni. Walaupun kita tidak ada sebenarnya kita boleh je buat kelas. Tanpa kita ada mungkin kita buat lah. Maksudnya kita share material dan buat quiz. Dan buat lah. So, dia boleh buat self learning lah. So tak perlu pun kita ganti kelas. Cuma next kelas tu kita buat pengukuhan sajalah. Tapi kelas tak perlu dibatalkan. Dengan ada lesson plan. Yang dibatalkan sebab kita tak sempat buat lesson plan lah. Tak tahu nak ajar apa, tak sempat nak buat nota. Jadi tak boleh nak buat kelas lah waktu tu. Tapi kalau kita dah plan awal-awal, insyaAllah tak berlaku lah. Okay, good lesson plan. Macam mana dikatakan ciri-ciri lesson plan yang bagus. Kita design klip kita tu untuk pelajar. Kenapa kita design, apa ciri-ciri kita design untuk pelajar? Dari segi kursus yang kita design tu boleh laju lah. Oh, tak komplain. Dari segi user friendly, senang nak cari. Minggu ni nak belajar apa, tak
tak terlalu banyak aktiviti lah, tak crowded. Dan senang nak faham. Ini penting juga. Kadang kita letak je nota, letak je video, tanpa kita tengok pun video tu. Dan bila kita tengok, kita sendiri pun tak faham. Jadi kita tak design untuk belajar lah. Kita design untuk siap kerja kita je. Asal topik tu ada, kita letak je nota-nota. Tapi kita sendiri bila baca tak faham. Self-explain maksudnya kena ada lah instruction sikit. Kalau ada nota tu, tulis lah apa yang dia kena baca. Apa expected yang dia punya ni. Dia kena complete. Ada pensyarah. Dia tak complete kan. Dia kata student kena cari sendiri lah. Takkan dia nak bagi ikan semua kan. Jadi pada saya dalam kes ni kita kena complete. Sebab bila kita suruh student cari sendiri, dia akan berlaku guru Yahya. Guru Yahya tu sebenarnya ada satu cerita ajaran sesat lah dulu. Guru Yahya. Zikir ni Guru Yahya. Jadi takut student jadi ajaran sesat. Jadi apa yang kesan dia, bila kita buat soalan, student jawab mengikut orang lain. Mengikut nota orang lain. Dan kita bagi salah. Sebenarnya benda tu betul. Saya nak habis lah. And then itu kepada pelajar. Dan seterusnya kepada kita sendirilah. Kita design clip tu untuk kita sendiri juga sebenarnya. Untuk memudahkan kita. Terutama dapat attendance. Untuk nak monitor student mana yang tak datang kelas. And then untuk kita nak buat assessment tu supaya cepat kan. Tak lah nak kena student kena apa ni. Bukan kita kalau boleh kita buat yang automated lah. Automated. Kalau yang tak automatic, yang subjektif, susahlah kita. Jadi design assessment tu supaya dia memudahkan kita. Kalau nak marking tu mudah, nak kumpul dokumen pun mudah. Okay. Dan satu lagi, ini jarang orang buat lah, design for other lecturers. Jadi design khusus kita tu untuk pengganti kita. Mungkin kita mengajar 7 minggu je, lepas tu kita sakit ke ataupun kita bersalin ke. Jadi kita design supaya next lecturer yang masuk dia boleh continue je. Itu kita kena buat. Contohnya kena letakkan dekat nota-nota tu, letak private notes untuk lecturer je boleh tengok. Cara nak buat private tu kita hidden lah. Hidden kan. And then kena ada referral. Make sure referral ada saya buka satu khusus tu, saya klik referral dia. Tapi not found dah referral sebab dia buat link je. Jadi kita tak design untuk fikir orang lain. And then answer pun penting. Kadang kita buat latihan, kita tak provide answer. Jadi boleh je letak answer tu dan hiddenkan benda tu. Supaya memudahkan orang lain lah. Cara lain. Cara mungkin ambil alih khusus tersebut. Okay. Ini sedikit perkongsian daripada hadis riwayat Muslim ni. Kalau siapa merupakan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan merupakan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Kesusahan tu dalam konteks kita sebagai pensyarah, kesusahan tu bila kita dapat subjek baru lah. Jadi macam mana kita nak tolong kawan kita yang dapat subjek baru tak pernah ajar tu dengan melalui lesson plan yang bagus. Dan kepada siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan di dunia dan akhirat. Siapa kita jadikan mudah tu? Pelajar kita lah. Jadi di buka je tu, dah tahu dah minggu hari ni kena buat apa. Mungkin waktu kita buat kelas tu, dia sakit ke, kena tolong ibu dia ke. Musim pandemik ni kadang dia kena bekerja, tolong sahara keluarga kan. Jadi kita mudahkan dia. Walaupun tak dapat datang kelas, kita record dan letak. Walaupun lesson plan tu require workload. Memang dia workload lah, satu workload. Walaupun kita pensyarah ni bukan mengajar je. Kena prepare lah lesson plan tu, DCI semua. Tapi janganlah kita anggap sebagai burden lah. Satu beban. Walaupun nama dia beban kerja kan. Sebenarnya bukan beban kerja lah. Dia satu tugas kerja sebenarnya. Amanah. Amanah kerja kan. Dia bukan beban kerja lah sebenarnya. Dia bukan beban. Okey, dan dia juga sebenarnya satu kerja. Kita dibayar sebenarnya. Walaupun kita tak ikhlas ke, kita dibayar. Sebagai pensyarah kena buat lesson plan. Dan selain daripada tu, dia sebenarnya adalah satu peluang untuk kita mendapat pertolongan daripada Allah. Berdasarkan hadis ni. Siapa yang mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan dia. Dunia dan akhirat. Dan dapat ganjaran lah. Sebab kita melaksanakan apa yang disuruh oleh Nabi dan Allah ni. Dan ada satu lagi kelebihan dia. Ialah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.
Macam mana kita nak bagi manfaat dengan lesson plan ni? Design lah lesson plan yang boleh membantu pelajar dan membantu pelajar lain. At the same time membantu diri kita sendiri juga. Sekian, terima kasih. Buka kepada soalan berkuasa. Alright, terima kasih banyak. Saya rasa berketepatan lah dengan saya intro tadi. Kita mengajar dengan menggunakan sifat Ar-Rahman. So, lesson plan ni kita gunakanlah untuk memudahkan pada pelajar kita dan sebagainya. Cuma dalam chat tadi, Lan, Ya, dia orang nak minta lambat bengkel ni. bayar biasa. Tadi kata untuk manfaat manusia. Tadi dah kata. Manfaat apa dah tak perlu raya Haji. Kata manfaat duniawi. Untuk tolong orang lain pula. Pandai pula. Boleh lah kita ajar masa dan sebagainya. At least. So yang tu nanti saya akan bincang dengan TDA supaya kita ramai-ramai. At least kalau kita boleh buat kita comel kot. Okay. Sebahagian dah buat kot, cuma at least. Mungkin boleh buat style workshop lah yang kita tengok sama. Ya. Assalamualaikum. Salam. Saya kata tadi kan, student boleh kita boleh edit student. Boleh, kita boleh tahu siapa student yang tak masuk kelas minggu ni. Dia ada features tu dekat klik. Feature kat ni? Dekat klik tu ada features tu. Absent student dia panggil. Nanti saya share dekat OP official. Thank you. Jadi banyak lagi learning ada. Bukan yang alert macam kita nak alertkan student bila kena submit tu, tak ada feature tu. Alert student submit lewat macam tu. Tak, contohnya nak kapal student ke minggu ni, maknanya bila setiap kali dibuka klip tu dia akan tahu assignment apa dia yang kena submit this week contohnya. Ada. Itu dekat my course ni pun ada juga. Tu dekat my course tu pun ada. Biasa kita tak nampak lah sebab kita tak design dengan baik kita punya klip tu. Dia ada blok untuk beritahu aktiviti yang dia perlu submit ataupun assessment yang dah dibuat. Yang macam ada mesej adik kanan tu ke? Mesej adik kanan. Itulah sama lah macam sudah akan nampak benda yang sama macam kita tengok lah Sama. Okay, right. Thank you. Berkaitan klik rasa mungkin kena buat bengkel lah. Mungkin awal lain guna feature spesial lain boleh share juga. Ada soalan lain? Ada student minta slide. Minta slide. InsyaAllah saya share slide nanti. Thank you. Mana Mama? Mana dia terima? Ya. Boleh tak just bincang nanti cari a date untuk buat bengkel. Okay? Boleh, insyaAllah. Just untuk makluman pada sahabat-sahabat sekalian, our TDA ini akan bercuti untuk beberapa hari lah kerana ada operation dah mah. Cuma doakanlah supaya operation berjalan dengan baik dan kembali dengan baik lah. So, ada soalan lain tak? Kalau tidak, nak tutup je. Hari ni kita ada 2 sesi yang amat baik lah. Yang tepi yang depan ni kot. Beres nanti kita cari date. Siapa-siapa yang ada soalan nak refer straight pada Dr. Lam pun boleh, ataupun kita tunggu date lah, kita akan cari masa yang sesuai untuk kita buat banking sebab lama dah kita tidak berbanking ni. Okay. Right. So tutup dengan tasbih kafarah. Terima kasih banyaklah pada Dr. Ku dan juga Dr. Lan for the sharing pada pagi ni. Banyak manfaatnya. So insyaAllah lah kita akan cari masa. So terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.